Testing. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua okey ke? Cuba komen sikit. On. Okey. Kita akan teruskan perkongsian kita pada hari ini. Okey, alhamdulillah. Okey. First, saya try guna yang terbaik mungkinlah. Segala kemudahan yang ada, walaupun tidaklah canggih. Okey, insya-Allah saya akan berkongsi tajuk hari ini tentang bagaimana wanita yang mempunyai kekangan haid yang lama selama tempoh 14 hari, dan juga wanita yang sibuk berkerjaya sambil menjaga anak dalam fasa PKP yang mencabar ni, tapi akhirnya mampu untuk khatam Quran dalam masa 10 hari. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada ibu-ibu dan juga ayah-ayah yang menyertai live pada hari ini. Alhamdulillah kita dah masuk ke 15 Ramadan, dan malam ni secara rasminya kita masuk pada 16 Ramadan. So berbaki genap 2 minggu sahaja lagi kita akan berlumba dalam track kita sendiri dalam madrasah Ramadan pada tahun ini. Jadi apa khabar semua? Macam mana dengan prestasi amal fardi kita sepanjang 14 hari yang sudah berlalu? Bagaimana dengan tilawah kita dan juga amalan-amalan lain yang kita sepatutnya perlu lipat gandakan berbanding pada bulan-bulan selain pada bulan Ramadan? Contohnya tahajud, kita punya duha, kita punya bacaan Al-Quran, sedekah dan lain-lain lagi ibadah yang sangat dituntut untuk kita buat dalam bulan puasa ni. Baiklah, tanpa membuang masa, saya nak berkongsi 6 noktah penting yang bagi saya dan juga kawan-kawan lain yang dah lakukan, ianya praktikal dan achievable untuk dilakukan. Bagi wanita yang diuji dengan 14 hari tempoh haid, orang kita kata period lah. 14 hari tempoh period adalah satu tempoh yang lama, yang mana kita para wanita kita rasa dalam hati kita tak boleh nak baca Quran, kita boleh berzikir, tapi kita tak boleh nak kejar tempoh yang ada dalam Ramadan ni untuk kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Kita nak bertilawah tu kita tak mampu buat seperti orang lain. Tapi Allah Maha Kaya. Dia bagi kita kesempatan yang ada cukup untuk kita luangkan masa dalam tempoh berbaki ni. Kita boleh sebenarnya komit untuk khatam Al-Quran. Pertama sekali saya nak ingatkan diri saya sendiri terutamanya, betulkan niat kita buat tu memang khusus memang untuk Allah Ta'ala semata-mata dan bukan kerana manusia dan bukan kerana dunia. Kita tak nak kita buat ibadah kita tilawah setiap hari berjus-jus tu untuk berlumba dengan orang lain. Tak, jauh sekali. Bukan sebab manusia. Kita tak nak buat tu untuk mendapat pujian daripada orang lain. Jauh sama sekali tidak. Kita buat hanya kerana semata-mata kita yakin bahawa sekalipun kita tak dapat melihat Allah Ta'ala, kita tak nampak, tapi yakinlah bahawa Allah melihat kita, Allah menilai segala amal ibadah yang kita lakukan, insyaAllah tidak akan sia-sia. Dan saya doakan semoga majlis ilmu kita pada petang ini dinaungi oleh sayap malaikat yang turun beribu-ribu dalam bulan Ramadan ini kan, insyaAllah, amin. Okey, baiklah. Yang pertama sekali, noktah yang pertama yang saya nak tekankan adalah betulkan niat. Sekiranya niat kita betul di permulaan, insyaAllah kita boleh buat dengan nafas yang tenang dan panjang sepanjang dalam tempoh sakit baki Ramadan yang ada. So kalau orang yang period masuk-masuk Ramadan, dia baru start period pula 14 hari. So baki yang tinggal 16 hari. 16 hari campur dengan cabaran-cabaran di rumah. Bukan senang ya ibu-ibu. Kita nak buat kerja, mengadap laptop, ada online meeting lagi, nak jaga anak-anak lagi. Memang superwoman kan semuanya. Dan dalam masa sama sekali kita nak kerjakan tilawah kita sendiri.
Jadi pertama sekali adalah betulkan niat kita kenapa kita nak kerjakan khatam Quran dalam masa 10 hari. Dan mungkin ada yang lebih singkat daripada tu. Dan yang kedua adalah cari big why masing-masing. Big why ni kalau dalam dunia keusahawanan, kita kena ada satu sebab yang sangat kuat, yang sangat kukuh, yang menyebabkan apa sahaja cabaran yang berlaku, apa sahaja kekangan yang datang menguji kita, kita masih boleh move on. Kita boleh teruskan kehidupan, kita boleh buat untuk capaikan target kita tu. Jadi sama juga dengan Al-Quran kita. Kita dengan Al-Quran, apakah big why yang menyebabkan kita ada passion yang sangat tinggi, macam mana sekalipun aku mesti boleh khatam juga. Kita kena cari apakah big why kita. Dan carilah satu motivasi yang sangat besar. Kalau motivasi tu besar tu, bila kita ingat benda tu kita memang boleh menangis. Maksudnya terlalu besar kita punya motivasi tu untuk kita boleh fokus dengan Al-Quran. Kalau kita tak ada motivasi, kalau kita tak ada satu benda yang memberi high impact kepada diri kita untuk kita konsisten dengan Al-Quran, boleh jadi kita baca tu dengan, kita baca laju, tartil, tetapi di pertengahan jalan kita lelah dan kita rasa penat, kita tinggalkan. Jadi kita tak nak macam tu. Dari awal lagi kita kena letak apakah motivasi utama yang menyebabkan kita boleh teruskan kita punya pecutan bulan Ramadan. Ada orang dah start pecut daripada malam pertama Ramadan lagi. Bagi yang dah memulakan pecutan Ramadan dari awal lagi, teruskan stamina anda sehingga ke akhir Ramadan. Bagi yang baru berpeluang untuk memasuki madrasah Ramadan, baru yang berpeluang untuk membaca Al-Quran, baru berpeluang untuk tarawih bersama-sama dengan keluarga, jangan rasa sedih. Gunakan saki-baki beberapa hari yang tinggal lagi ni untuk fokus, konsisten dan all out dengan kita punya amalan-amalan dalam bulan Ramadan. Jangan sia-siakan dan tinggalkan segala perkara-perkara sampingan. Contohnya kalau sebelum ni kita banyak menonton movie, tak kisahlah movie Turki ke, yang famous Ertugrul, saya tak tengok tapi dengan ceritanya movie tu memang berhantu kan, sekali tengok tak boleh nak berhenti. Ataupun movie-movie Korea, movie Hindustan, apa-apa sahaja cerita yang lain, tinggalkan untuk tempoh 14 hari ni. Sebabnya Ramadan tak akan datang lagi selepas tu, sehingga setahun lah yang akan datang dan belum tentu lagi hayat kita dipanjangkan oleh Allah Ta'ala. Katakan inilah Ramadan terakhir kita, apakah yang kita nak persembahkan dekat Allah Ta'ala? Takkan kita nak harapkan movie Turki itu ke yang kita nak tunjuk dekat Allah Ta'ala nanti? Dalam bulan Ramadan tahun ni aku bersungguh-sungguh dengan movie, takkan itu yang kita nak persembahkan? Jadi 14 hari yang tinggal ni, kalau boleh kita usahakan, ikhtiarkan, tinggalkan segala perkara sampingan yang lain yang tak membantu pun untuk kita perbaiki amalan kita dengan Allah Ta'ala. Jadi pilihlah satu. Kalau kita tak mampu nak konsisten dengan tahajud, kita tak mampu nak konsisten dengan duha, kita tak mampu nak konsisten dengan amalan-amalan lain seperti yang orang lain buat, kita pilih satu amalan yang kita konsisten buat dan buat dengan sungguh-sungguh. Okey, yang kedua tadi adalah big why, cari motivasi. Saya nak berkongsi dengan anda semua satu hadis daripada riwayat Imam Ahmad. In qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah fastata'a alla takamu hatta yarisaha falahu bidzalika Rasulullah kata, sekiranya esok berlaku hari kiamat dan dekat tangan kita ni ada sebiji benih tamar. Rasulullah kata tanam. Walaupun esok berlaku kiamat ni, tanam. Kalaulah kita ni, kita tahu esok berlaku kiamat ni, apa agaknya kita akan buat? Kita akan puasa sepanjang hari ke? Kita akan solat, mengaji sahaja ke? Ataupun kita dah tak nak buat perkara-perkara lain dalam kehidupan. Tapi sebab itulah hikmah Allah Ta'ala, Allah merahsiakan hari kiamat. Nabi kita kata, esok berlaku kiamat pun kau tanamlah sebiji benih kurma yang ada dekat tangan tu kan. Maksudnya Rasulullah kata, galakkan untuk kita berusaha. Walaupun esok adalah hari terakhir kita, berusaha. Jadi sama juga dengan Al-Quran ni. Kita ada 14 hari lagi yang berbaki. Jadi jangan kita sia-siakan masa yang tinggal ni dengan perkara-perkara yang melalaikan. So tinggalkan dulu perkara-perkara lara yang banyak bersembang, banyak ketawa yang sia-sia, dan saya bercakap nasihat untuk diri saya sendiri. Okey, yang seterusnya, poin yang ketiga adalah tulis target. Ibu-ibu, saya sendiri pernah melalui pengalaman tempoh
period yang lama selepas melahirkan anak yang kedua dulu. Dan cabarannya adalah dia memang menguji perasaan kita. Bila kita tengok orang lain dah mula khatam, lepas tu boleh khatam sekali kedua dan kita baru nak mulakan. Jadi dekat situ kita kena start letak target dan kalau boleh tulis. Bila kita tulis, dia akan jadi lebih kita punya keinginan kita lebih firm untuk kita capai berbanding kita hanya berfikir-fikir letak dalam kepala. Okey, tulis target untuk khatam yang achievable. Okey, katakan target untuk 10 hari. Sebelum tu saya nak ingatkan diri saya juga, bagi yang dah lancar Al-Quran, mungkin target ini sesuai untuk anda. Bagi yang baru nak mula belajar membaca Al-Quran, saya sarankan cari guru-guru Al-Quran di luar sana yang ramai. Yang sebenarnya bulan puasa ni, bulan Ramadan ni adalah bulan orang berlumba-lumba untuk membuat kebaikan. Carilah ustazah-ustazah di luar yang mereka boleh mengajar secara online. Sebab PKP ni kita tak boleh nak berjumpa orang sangat kan. Jadi cari mereka, minta mereka ajar. Kita bayarlah upah untuk guru mengaji ajar kita. Minta mereka ajar kita guide macam mana nak membaca Al-Quran mengikut peraturan. Baca Al-Quran, kita tak boleh melanggar je tajwid, makhraj, nanti lain. Maksud dia lari, maksud dia berdosa. Kita minta syurga, rupa-rupanya na'udzubillah kita minta sebaliknya. Sebab tu penting belajar, mengaji mesti berguru. So cari dari sekarang guru-guru Al-Quran yang boleh ajar ilmu tajwid. Jangan main ambil guru sebarang je. Maksudnya memang dia ada tauliah untuk mengajar, ataupun guru-guru yang memang kita sikoh, guru-guru yang memang kita tahu kelayakan dia boleh mengajar orang. Jadi kalau nak saya berikan contoh ni, ramailah. Okey, itu untuk mereka yang sekarang ni baru nak berjinak-jinak untuk belajar Al-Quran. Tahniah saya ucapkan dan gunakanlah manfaat bulan Ramadan ni untuk belajar. Sebabnya bulan Ramadan ni lah sebenarnya semangat kita untuk belajar Al-Quran sangat membuak-buak, tak seperti bulan yang lain. Bulan yang selain bulan Ramadan, kita dengan Al-Quran, kita baca. Tapi kita punya momentum tu tak sama seperti momentum kita dalam bulan Ramadan. Sebab kita nak mengejar pahala yang Allah turunkan bonus banyak sangat ni. Setiap saat adalah bonus. Kalau kita tak raih bonus yang Allah bagi dekat kita pada setiap saat, rugilah. Sebab kita sia-siakan. Habis macam tu je. Padahal Allah bagi bonus ni hanya bulan Ramadan je. Okey, yang poin ketiga adalah tulis target kan. Tulis target achievable. Sebagai contoh, bagi wanita yang memang diuji period yang lama 14 hari ataupun wanita yang sibuk sangat bekerjaya dalam PKP ini dan kena jaga anak juga, kita ada masa yang sangat singkat sebenarnya. Kita tak ada masa yang leisure time seperti orang lain yang boleh baca dengan sangat relax sepanjang hari. Kita tak berpeluang sebegitu. Setiap orang diuji berbeza-beza mengikut keadaannya. Jadi tulis target, contohnya nak khatam dalam tempoh 10 hari. Jadi apa yang kena buat? Kita ada 30 juz satu Al-Quran. So 30 juz bahagikan dengan 10 hari. Jadi satu hari ada berapa juz? Yang tinggal kita kena baca adalah 3 juz. Satu juz ada 10 helai, iaitu 20 muka surat. So kalau ada 3 juz, kita kena baca berapa banyak? 60 muka surat bersamaan dengan 30 helai. Jadi bahagilah. Ada yang boleh buat setiap kali sebelum dan selepas solat fardu dia boleh konsisten baca Al-Quran. Tetapi bagi saya sendiri, waktu siang hari bekerja, sukar saya nak menghadap Al-Quran. Dengan tuntutan anak-anak yang dah bangun, saya nak kena uruskan mereka dan nak menghadap laptop lagi untuk buat kerja. Jadi setiap kita tahu masa bila yang memang kita ada leisure time bersama Al-Quran, masa yang sangat relax yang kita boleh spend time membaca tanpa gangguan apa-apa. Seperti saya sendiri, masa sebelum subuh dan selepas subuh sehinggalah masuk waktu duha adalah masa yang sangat tenang bagi saya untuk saya baca Al-Quran. Dan waktu tu 2 juz sekali baca pun dah boleh habis. Itu adalah masa yang aman damailah untuk saya sebab anak-anak saya yang kecil-kecil tak bangun lagi. Dan juga antara maghrib isyak, itu adalah untuk diri saya sendiri. So satu hari 3 juz tu memang achievable untuk saya buat. Tetapi bagi orang lain, ibu-ibu lebih tahu masa bila yang sesuai untuk baca Al-Quran. Mungkin ada orang boleh buat lama selepas memasak pada petang hari. Dia settle masak awal,
dia baca Al-Quran sehinggalah waktu berbuka. Ada orang dia boleh pada waktu duha. Jadi pilihlah masa masing-masing sebab kita sendiri tahu kesibukan kita, kita sendiri tahu masa bila yang kita memang lapang. Takkanlah tak ada langsung masa lapang kan. Jadi kalau sebelum ni kita banyak masa menghadap media sosial, gunakan masa tu untuk kita dengan Al-Quran pula lepas ni. Okey, yang titik noktah yang keempat yang seterusnya adalah pilih Al-Quran terjemahan. Pentingnya kenapa kita kena pilih Al-Quran sebabnya pilih Al-Quran terjemahan. Kenapa saya kata Al-Quran terjemahan? Bagi kita orang Melayu ni tak semua faham bahasa Arab. Dan mukjizat Al-Quran ni, kita baca Al-Quran, kita rasa sangat asyik. Kita rasa seronok, kita rasa lazat. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW, dia kata dia kata daripada Rasulullah, Al-Quran ni adalah hidangan daripada Allah Ta'ala. Hidangan ni bermaksud, kalau orang sihat, hidangan ni adalah makanan yang lazat. Betul, makanan yang sangat menyelerakan. Apakah makanan kegemaran anak-anak anda? Apakah makanan kegemaran anda sendiri? Kalau kita sihat, kita tengok makanan yang sedap-sedap tu, kita rasa berselera nak makan. Cuba kita tak sihat. Datanglah hidangan sesedap mana sekalipun, dimasak oleh chef terkemuka mana sekalipun, bila kita tak sihat, badan kita sakit, kita rasa, lidah kita rasa serba tak kena. Makan pun tak ada rasa, padahal itulah makanan yang paling sedap sekali orang hidangkan, yang kita suka sangat. Begitulah juga untuk analogi Al-Quran. Bila mana Rasulullah kata bila sahabat Rasulullah kata, Nabi kata Al-Quran tu adalah hidangan daripada Allah Ta'ala. Orang yang sihat rohaninya, dia akan rasa seronok dan asyik membaca Al-Quran. Baca. Sekalipun dia tak faham, itulah mukjizat Al-Quran. Tapi bagi orang yang orang yang rasa tak seronok membaca Al-Quran, mungkin dekat situ kita kena istighfar sama-sama supaya Allah datangkan rasa seronok untuk kita membaca. Sebab Al-Quran ni adalah untuk kita sendiri. Al-Quran bukan untuk orang lain. Allah datangkan Al-Quran ni memang untuk kita. Allah bercakap dengan kita. Semua yang kita baca ni adalah kata-kata Allah Ta'ala untuk kita sendiri. Allah cerita tentang syurga, Allah cerita tentang neraka. Kalau kita tak baca, sayanglah. Dan kalau sampai ayat neraka, kita tak boleh nak menangis, susahlah sikit sebab neraka ni adalah satu benda yang sangat dahsyat dan sangat menakutkan. Jadi carilah maknawi daripada terjemahan Al-Quran itu sendiri. Bila kita baca dalam bentuk terjemahan Al-Quran, hati kita tergerak untuk tengok apa yang Allah nak tegur kita, apa yang Allah nak cerita dekat kita, apakah benda-benda best rupanya yang Allah dah bagi tahu dekat kita tapi kita tak pernah buka selama ni, kita tak tahu. Rupanya Allah nak pujuk kita, sabar, bertabahlah, semua ni hanya ujian sekejap. Jadi kalau kita tak baca terjemahan, kita tak tahu. Jadi bukalah Al-Quran terjemahan, baca. Bagi orang yang ada kelebihan untuk memahami bahasa Arab, Alhamdulillah tahniah. Baca je kita tahu apa benda yang dibacakan tu. Tapi bagi orang yang tak tahu bahasa Arab, carilah Al-Quran terjemahan. Bagi saya sendiri, saya ada 2 Al-Quran terjemahan kegemaran saya. Yang pertama adalah Quran Al-Masar. Dah tercabut dah pun yang bahagian depan ni. Al-Quran ni saya ada beli satu lagi sebiji macam ni juga. Tapi akhirnya saya pilih yang lama ni juga untuk saya baca sebab dah rasa sebati. Al-Quran Al-Masar ni kelebihannya adalah, saya bukan duta, saya nak kongsikan apa benda yang saya seronok yang saya buat selama ni. Al-Quran Al-Masar ni setiap juz, kalau ibu-ibu lihat, setiap juz ni dia ada warna yang berbeza-beza. Jadi kita boleh tahu habis warna ni, warna seterusnya adalah masuk juz baru. Jadi inilah motivasi untuk diri saya sendiri. Bila saya tengok, tinggal sikit lagi ni, boleh baca, boleh habiskan lagi. Inilah motivasi untuk saya sendiri, untuk saya habiskan bacaan Al-Quran. Sebab tu 2 juz selepas subuh sampai waktu duha tu pun boleh habis baca. Sebab kita punya masa yang kita rakamkan, bukan masa lah, maksudnya benda ni lah, ibaratnya masa yang kita rakamkan untuk kita boleh tahu berapa lama lagi kita boleh habis juz-juz tertentu. Itu satu.
setengah Al-Quran terjemahan dia compilekan setiap 5 juz satu warna, setiap 5 juz satu warna. So ikut masing-masing. Tapi bagi saya lebih selesa untuk memilih Al-Quran Al-Masar sekiranya saya nak buat tilawah yang berterusan. Tetapi sekiranya saya nak membaca tilawah dan saya baca dalam keadaan yang sangat tenang dan tak ada saya fokuskan habis satu juz masuk satu juz seterusnya, saya akan pilih Al-Quran terjemahan yang ini. Ini adalah karya Bestari daripada Karangkraf. Ini adalah Al-Quran terjemahan untuk wanita. So dekat sini bila kita baca Al-Quran terjemahan yang ni, yang seronoknya, yang saya suka sangat Al-Quran terjemahan untuk wanita ni, dia kupaskan banyak motivasi cerita-cerita daripada tokoh wanita zaman sahabiah dulu dan juga hadis-hadis yang fokus sepenuhnya untuk wanita semata-mata. Dia ceritakan contohnya dekat sini kisah Nabi Isa bersama ibunya Maryam. Lepas tu dia cerita lagi tentang dia cerita tentang hukum wanita yang berhias dalam surah Al-A'raf. Lepas tu fitnah terhadap isteri Rasulullah SAW Aisyah dalam surah An-Nur. Kisah lawatan Musa bersama isterinya. Semuanya kisah-kisah tentang wanita saja. Dan saya rasa seronok bila baca ni, kita terasa Allah sentuh kita secara personal. Cerita tentang wanita kan. Sebab banyak terjemahan lain, Al-Quran terjemahan lain dekat luar, tapi yang saya rasa syok baca terjemahan dan saya rasa bila baca ni saya rasa saya boleh menangis lah sebab jumpa apa yang saya cari kan. Kisah-kisah dia, isteri Nabi Lut derhaka kepada Allah. So carilah Al-Quran terjemahan anda yang memberi kesan besar dalam diri masing-masing. Dan dalam surah Al-A'raf banyak cerita-cerita yang menarik. Sebenarnya dalam semua surah ada banyak cerita menarik. Saya nak share satu benda dalam surah Al-A'raf tentang wanita-wanita penghuni syurga. Semua orang nak masuk syurga, tapi adakah usaha kita tu membolehkan kita untuk masuk syurga kan? Kita boleh sungguh-sungguh tapi biarlah usaha kita tu ikhlas kan. Semoga usaha kita, amal ibadah kita yang tak banyak mana ni Allah terima dan itulah menyebabkan kita dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Nantilah next live lah saya kongsi tentang kisah wanita-wanita syurga. Okey, yang seterusnya adalah tentang titik noktah yang kelima, pembahagian masa. Bila kita dah tahu masa yang sesuai untuk kita membaca Al-Quran, tolong fokus, tinggalkan urusan lain, handphone letak tepi, janganlah baca Al-Quran guna handphone sebab dekat situ pun dah ada banyak gangguan. Ada keluar notification, keluar bunyi WhatsApp, keluar bunyi notification Telegram. Jadi janganlah baca Al-Quran guna handphone, bacalah guna mushaf. So bila kita pegang mushaf, kita punya perasaan membaca Al-Quran tu berbeza, tak sama dengan waktu kita baca Al-Quran guna handphone. Dia punya, tak tahulah, mungkin bagi orang lain dia kata okey je. Tapi bagi saya sendiri, saya merasakan saya boleh rasa bezalah baca tengok handphone dengan baca pegang sendiri mushaf. Sebab kalau orang tak faham bahasa Arab, bila kita pegang mushaf, kita tengok terjemahan dia, kita rasa seronok. Kita tahu yang Allah tengah bercakap dengan kita apa benda yang Allah nak sampaikan. Tapi bila kita baca guna handphone, dia agak limited. Jadi kita rasa kita sekadar baca sekali lalu. Kita tak sempat nak tadabbur pun. Kita tak naklah kita baca saja, baca kosong kan. Jadi rugilah dekat situ. Jadi pilihlah Al-Quran dan saya sarankan pegang mushaf ketika membaca dan baca dalam keadaan bersedia. So titik noktah yang kelima tadi adalah pembahagian masa. Kita kena tahu masa bila yang kita betul-betul lapang untuk baca Quran. Seperti yang saya katakan tadi, sesibuk mana pun kita tetap tahu kita ada masa yang kosong. Masa yang kosong tu lah kita gunakan untuk Al-Quran. So ada 14 hari lagi. Kalau kita tak serius dengan Al-Quran, bila lagi kita nak buat? Kita tak tahu adakah ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Dan sekiranya diberi peluang untuk berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang, Alhamdulillah kita boleh perbaiki kita punya amal ibadah kita untuk Ramadan akan datang. Tapi na'udzubillah, sekiranya ini adalah Ramadan kita yang terakhir, apa yang kita nak bawa, nak persembahkan depan Allah Ta'ala nanti? Biarlah Al-Quran ni yang menjadi hujah, yang menjadi kawan karib kita dalam kubur nanti. Sebab kubur ni kita tahu keadaannya sangat sempit, gelap kan. So biarlah Al-Quran ni yang menjadi
yang menjadi teman kita dalam kubur. Bukan keluarga kita, bukan siapa-siapa. Tak ada siapa yang boleh teman kita nanti. Amal ibadah kita yang akan menjawab nanti semula pada malaikat kan. Tangan-tangan kita, kaki, dan biarlah yang menjadi penerang kubur kita nanti adalah ayat-ayat Al-Quran yang kita baca di dunia. So manfaatkan masa yang ada ni sepenuhnya untuk membaca Al-Quran. Okey, itu adalah serba ringkas yang saya boleh kongsikan kepada anda, terutamanya kaum ibu. Yang kita ni sebenarnya Allah bagi kesempatan untuk khatam. Bukan tak boleh, sangat boleh, sangat boleh. Allah bagi peluang 30 hari ni, gunakanlah untuk tilawah dan gunakan kesempatan yang ada untuk mentadabur ayat-ayat Al-Quran. Dan jangan kita rasa, kita kata tak boleh, masa sikit sangat sebab sibuk kerja. Masa PKP ni sebenarnya saya tahu ibu-ibu yang bekerja di rumah kekangannya lagi dahsyat. Ada yang kena kerja sampai pukul 2 pagi. Ada yang bekerja sampai malam. Masa PKP ni bila kerja di rumah lagi dahsyat sibuknya berbanding pergi ke pejabat. Tapi kita gunakan masa yang berbaki ni, jangan beri peluang kepada diri untuk beralasan walaupun sedikit. Macam mana sibuknya kita dengan urusan dunia, kita cari dan berdoalah pada Allah supaya kita diberi masa untuk Al-Quran semata-mata. Sebabnya Allah turunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Dan kalau kita tak ambil kesempatan yang ada tu, sia-sia saja. Rugilah. Jadi biarlah Allah menilai kesungguhan kita dengan Al-Quran ni menjadi pemberat timbangan mizan kita kelak di hari akhirat. Banyak amal yang kita buat tapi kita tak tahu yang mana satu yang Allah akan nilai. Dan doalah supaya bacaan Al-Quran kita, ada orang membaca Al-Quran secara tersekat-sekat. Jangan malu, jangan rasa rendah diri. Sebenarnya ada hadis tau yang kata orang yang baca Al-Quran tersekat-sekat ni pahala dia 2 kali ganda daripada orang yang baca dengan lancar. Jadi carilah guru Al-Quran untuk memperbaiki cara kita baca Al-Quran mengikut peraturan. Jangan kita main langgar segala makhraj dan tajwid. Jaga dan baca mengikut tajwid dan makhraj yang perlu kita patuhi. Begitulah peraturan yang kita kena ikut kan. Yang Allah Ta'ala kata, kita ikutlah. Tak susah pun bila kita belajar. Jadi, gunakan masa yang ada bersama anak-anak untuk bertadarus bagi yang boleh baca Al-Quran dengan lancar. Bagi yang tak boleh baca dengan lancar, anak-anak tu baca memang dah tersekat-sekat. Tapi kita sabarlah. Dan ambillah Ramadan ni sebagai pahala untuk kita. Ambillah Ramadan yang ada ni sebagai masa untuk kita menanam benih pahala yang banyak supaya kita boleh menuai di hari akhirat nanti. Wallahualam. Semoga perkongsian saya pada hari ini memberi manfaat kepada anda semua, terutamanya kepada golongan wanita. Dan jangan sedih kalau baru boleh mula solat, jangan sedih kalau baru boleh mula membaca Al-Quran. Dan berdoalah dari sekarang supaya Allah beri kesempatan kepada kita untuk khatam sekurang-kurangnya 1 kali. Yang dah boleh khatam untuk kali kedua, teruskan. Yang boleh khatam untuk kali ketiga, teruskan. Sebab kita punya semangat dan momentum bulan Ramadan tak sama dengan bulan-bulan lain. Bulan Ramadan lah kita rasa sangat, kita punya semangat untuk baca Al-Quran berkobar-kobar, membuat-buat perasaan tu sebab kita tahu ganjaran yang Allah turunkan dekat kita macam mana banyak ni kan bonus-bonus tu. Berbanding dengan bulan-bulan selain bulan Ramadan, kita baca mungkin 1 hari 1 muka, mungkin 1 hari setengah muka. Na'udzubillah, ada hari yang tak sempat baca, rugilah. Kita tak naklah jadi orang yang tinggalkan Al-Quran. Kalau boleh bacalah 1 hari 1 muka bila dah habis Ramadan nanti, sekurang-kurangnya. Tapi dalam bulan Ramadan ni lipat gandakan buat lebih daripada itu. Okey, itu saja daripada saya. Bacalah Al-Quran dan tadaburlah makna-maknanya, sebabnya Allah memberi keampunan dan syurga bagi wanita yang beriman dan beramal soleh. Itu daripada surah Al-Hajj. Bacalah. Bila kita baca, kita tadabur ayat-ayat Quran, kita jumpa banyak rupanya yang Allah memujuk kaum wanita untuk bersabar dalam kehidupan. Allah bagi ganjaran pahala, Allah bagi ganjaran syurga. Banyak kan. So kalau kita tak baca, maknanya kita tak tahu. Jadi bagi orang yang nak fokus tilawah, kejar tilawah. Habis tilawah mesti baca terjemahan dia supaya kita tahu apa benda yang kita baca dan kita tahu apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Wallahualam bisawab. Semoga Ramadan yang berbaki memberi titik tolak dan anjakan kepada setiap kita untuk berubah
jadi hamba Allah yang lebih bertakwa kan. Kita tak nampak Allah Ta'ala tapi Allah nampak kita. Assalamualaikum.